Di kiri tempat berjalan je naik bukit. Jadi nak tak nak tuan-tuan kena pergi. Nak pergi seorang, gagahkan diri. Tapi mak haji kata jangan bang, bahaya, semput nanti bahaya. Tak apalah mak haji ikut sama. Bila mak haji ikut sama ni tuan-tuan, dalam perjalanan tu tak ada dalam kepala dia macam mana kena doa ni Allah. Doa dalam kepala tuan-tuan nampak kan? Doa macam mana nak doa orang putih tak sekolah orang putih tuan-tuan. Nak doa bahasa Arab tak sekolah Arab. Jadi tu nampak haji ni macam mana nak kena doakan. Cepat pula sampai tuan-tuan. Tak jumpa idea lagi ni. Naik tak semput tuan-tuan. Mak haji kata, hebat tu Pak Haji ni tak semput. Duduk Malaysia ni nak sampai ke surau tu 2-3 kali. Berhenti tuan-tuan. Semput tuan-tuan dia cakap apa? Penat tuan-tuan. Jadi bila demikian ni tuan-tuan ni, Pak Haji ni berdoa, ya Allah. Apa doa nak sebut ni? Kata bahagialah rumah tangga kami, ya Allah. Mak Haji pasang telinga, amin, amin. Jadi tuan-tuan bila nak sebut ni macam mana, nak fikir ni, kepala duk main tuan-tuan nak sebut apa dia ni. Jadi Pak Haji ni tuan-tuan tak ada cara lain. Dia kata, ya Allah, ya Allah. Dia buat 2 jari tuan-tuan ni. Ya Allah, ya Allah. Mak Haji ni ingatkan dia sumpuk tuan-tuan. Ya Mak Haji dia kata sumpuk agaknya. Pak Haji ni dia pun amin, amin ya Allah, kesian Pak Haji. Dia buat 2 jari tuan-tuan. Nak jadi cerita tuan-tuan ya, balik-balik kahwin 2. Dia kata nasib baik buat 2. Kalau buat 4 nahas dia kata. Nasib baik buat 2 tuan-tuan. Kalau buat 4 nahas dia. Nak cakap dia kebetulan. Kebetulan tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walau doa tuan di mana-mana pun Allah terima. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa ni tuan-tuan kita lihat Sa'ad bin Abi Waqqas ni tuan-tuan, yang mana Sa'ad bin Abi Waqqas datang pada Nabi, ya Rasulullah doakan supaya Allah terima doa-doaku. Nabi kata, wahai Sa'ad atib mata'amak. Nabi kata, wahai Sa'ad, pertamanya kalau kamu nak doa kamu diterima oleh Allah. Nabi kata apa tuan-tuan? Atib mata'amak, pelihara makan minum kamu. Tuan-tuan makan minum ni tuan-tuan kena pelihara. Kalau tak dijaga makan minum, samalah kita dengan lembu kerbau tuan-tuan. Ya, tak mengenal halal haram tuan-tuan. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Nabi kata bila mana tak malu seseorang ni tuan-tuan, dia akan buat apa yang dia nak buat. Tak malu tuan-tuan. Kan berlaku di Ipoh tuan-tuan ya, Cina lah tuan-tuan, bukan Islam. Berjalan tak pakai baju yang sempurna, gila namanya. Idza lam tastahi, bila mana kamu tak malu, fasna' ma syi'ta. Apa yang nak buat dia buat tuan-tuan. Seperti mana lembu kerbau tak kenal malu, lalu tepi jalan rumah orang dia kencing berak tak reti malu. Samalah manusia demikian seperti binatang. Bila mana Nabi kata demikian tuan-tuan, ini sifat manusia melebihi kebinatangan tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama Nabi kata atib mata'amak, pertamanya jaga makan minum kamu. Bila mana makan minum baik, insya-Allah tuan-tuan, takun mustajab ad-da'wah. Nescaya Nabi kata doa kamu akan diterima oleh Allah. Patutlah tuan-tuan kita berdoa selama ni, Allah tak tercapai, tak terhajat, tak juga dikabul oleh Allah. Kenapa tuan-tuan? Adalah yang menyebabkan terhalangnya. Tuan-tuan, kadang-kadang kita buat pelaburan kita yang melabur kepada sesuatu yang memang tak jelas syubhat, yang haram tuan-tuan. Maka puncanya kita makan yang haram tuan-tuan, yang menyebabkan doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, Nabi kata, wallazi nafsu Muhammadin biyadih. Nabi bersumpah tuan-tuan. Nabi kalau bersumpah ni tuan-tuan tak sama dengan Melayu sumpah. Melayu sumpah ambil Quran, tuan-tuan sumpah wallahi wa billahi wa tallahi Quran. Tuan-tuan ya, dalam masjid tuan-tuan ada tu pergi ke Kaabah tuan-tuan, nak semata-mata bersumpah. Ni sumpah Melayu tuan-tuan. Tapi sumpah Nabi SAW adanya sesuatu yang nak diberitahu oleh Nabi tuan-tuan, bukan sesuatu yang berpenting, mementingkan dirinya, tidak. Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata wallazi nafsu Muhammadin biyadihi inna rajula, sesungguhnya Muhammad berada di dalam genggaman Allah. Nabi kata inna rajula la yaqdhufu al-luqma fi jawfihi ma yataqabbalu minhu 40 yawman. Nabi kata jika sekiranya seorang lelaki yang meletakkan sesuatu yang haram tuan-tuan di dalam mulutnya, meletakkan sesuatu yang haram di dalam mulutnya tuan-tuan, Nabi kata ma yataqabbalu minhu 40 yawman, belum dikunyah, belum ditelan, belum dimakan tuan-tuan, meletak sahaja ma yataqabbalu minhu 40 yawman,
Nabi kata selama 40 hari 40 malam Allah tak terima doa kita, tuan-tuan. Bayangkan, tuan-tuan, kenapa Allah tak terima doa? Rupa-rupanya kita buat mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Allah, tuan-tuan. Kemudian katanya Nabi SAW, setelah Nabi SAW mengatakan, tuan-tuan, wa ayyama 'abdin nabata lahmuhu minas suhti war riba fannaru awla bih. Nabi kata apa, tuan? Jika sekiranya seorang hamba yang mana memberi makan pada anak isterinya dan dirinya hasil daripada riba, rasuah yang haram, tuan-tuan, pendapatan yang haram, tuan-tuan, ya, mengambil daripada yang haram, tuan-tuan, memberi makan pada anak isterinya, yang membesarnya anak-anaknya, tuan-tuan, dengan darah daging yang haram. Apa kata Rasulullah SAW, tuan-tuan? Nabi SAW, yang datang daripada haram tadi, fannaru awla bih. Nabi kata lebih utama orang ni dalam neraka Allah. Bayangkan, tuan-tuan, ya, kita mengambil yang haram, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan diri kita dengan syurga. Ulama meletakkan, tuan-tuan, ya, daripada kita mengambil yang haram, tuan-tuan, lebih baik kita ambil bara api letak di mulut, tuan-tuan. Bara api ni, tuan-tuan, letak di mulut, kita makan, kita letak dalam mulut. Biarlah, tuan-tuan, bibir kita yang rosak, lidah kita yang melecuh, tetapi, tuan-tuan, bukan anggota badan kita yang binasa. Sebab tu, tuan-tuan, kalau nak ambil yang haram, ya, nak ambil yang haram ni, tuan-tuan, letak bara api, tuan-tuan, biarlah mulut kita yang rosak. Daripada kita mengambil yang haram ini, tuan-tuan, yang menyebabkan, tuan-tuan, kita dihumban dalam neraka Allah. Kita ambil yang haram, kita letak di mulut, kita makan, tuan-tuan, sedikit yang haram, tetapi badan kita akan dicampak dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerananya daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, betapanya, tuan-tuan, besarnya sesuatu makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan, tuan-tuan, doa kita ditolak. Berkemungkinan besar amalan-amalan kita tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Nabi sebut, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Nabi kata apa, tuan-tuan? Sesungguhnya Allah itu indah, suka yang baik, cantik, tuan-tuan, dan Allah tidak akan terima sesuatu itu kecuali yang terbaik, tuan-tuan. Ya, amalan kita yang terbaik, segala-galanya itu yang terbaik. Nak korban, tuan-tuan, buat yang terbaik, tuan-tuan, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi amalan kalau tak yang terbaik, sekadar kewajipan kita buat, maka, tuan-tuan, bagaimana Allah nak menerimanya? Seperti mana peristiwa Qabil dan Habil yang diterima oleh Allah, iaitu daripada Habil, tuan-tuan. Kerana apa? Itulah yang diterima kerana yang terbaik pengorbanannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memang berkehendak kepada sesuatu yang terbaik, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit sebanyak yang dapat kita berkongsi pada malam ni, insya-Allah. Moga-moga, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ianya dapat memberi manfaat kepada kita bukan sahaja di dunia, tuan-tuan, insya-Allah, manfaat kepada kita di akhirat. Moga-moga, tuan-tuan, dengan ilmu-ilmu yang dapat kita amalkan diganjari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan yang baik. Dan, tuan-tuan, korbanlah, tuan-tuan, ya, semampu kita. Moga-moga dengan korban hikmahnya, tuan-tuan, kalau kita lihat bila mana kita korban, tuan-tuan, ya, Allah memelihara harta kita. Ada orang, tuan-tuan, dia mampu tetapi tak korban. Tengok kadang-kadang kereta baru beli, tuan-tuan, ya, tiba-tiba rosak, tuan-tuan, di tengah jalan. Kadang-kadang, tuan-tuan, rumah dimasuk oleh pencuri, sedangkan, tuan-tuan, rumah orang yang depan lagi tak kena curi, tuan-tuan. Rumah dia, tuan-tuan, duduk di ujung, di tengah-tengah ni, tuan-tuan, dengan gate pagarnya bagus, tuan-tuan, masya-Allah, dicuri oleh orang juga, tuan-tuan. Ada seorang, tuan-tuan, hamba Allah, dia ni, tuan-tuan, ada jawatan lah, tuan-tuan, ni ketua bahagian, dia ada bahagian dah. Nak cakap, tuan-tuan, ya, bahagian dia beli motor, tuan-tuan, 30,000 motor besar. Tak lama beli, tuan-tuan, ya, orang curi rumah, kan? Orang masuk rumah dia yang pagar gate ni, tuan-tuan, cantik elektrik, tuan-tuan, bukan jenis manual, tuan-tuan, ya. Tiba-tiba pencuri nak datang. Kalau nak mencuri rumah pertama tu masuk motor besar juga, tapi orang tu tak curi rumah tu, orang curi rumah ketua bahagian tadi. Sebab ada bahagian aku juga, dia kata. Tuan-tuan, bayangkan, tuan-tuan, ya, bila ambil bahagian orang ni, tuan-tuan, Allah panggil orang ambil bahagian dia. Pening, tuan-tuan, dia kata, bagaimana orang boleh curi rumah aku dengan ada alam sistem
bangun pagi-pagi motor tu hilang. Sebab kamu ambil bahagian orang, Allah bagi bahagian tu pada orang balik. Itu sebab tuan kita lihat. Dengan kadang-kadang kita korban pun tidak tuan. Ini sebab tuan kenapa berlaku demikian. Puncanya kerana kita berkira untuk melakukan tuan amalan kewajipan. Tuan ni kalau kita mampu, insya-Allah Allah mengqadakan dengan ganjaran-ganjaran yang baik, insya-Allah. Tuan percayalah. Dan kita buat tuan orang pakai kereta berpuluh tahun tak rosak. Sebab apa? Ini manusia mensyukuri nikmat Allah. Jadi tuan ambil kesempatan untuk kita korban tuan ya. Kalau tak ada sebahagian, ambil seekor pun tak apa tuan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tunggu lagi pada waktu yang lain. Mohon maaf, insya-Allah kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wa jami'il muslimin wal muslimat. برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقران واجعل لنا ايمانا ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين.